Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita masih lagi dapat sama-sama untuk kita solat berjemaah, alhamdulillah, dan kita dapat duduk sekejap dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan solat kita dan apa yang kita dengar ini dia menjadi satu ilmu yang menjadi panduan pada kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, para jemaah sekalian, pagi ini kita akan bincang surah Al-Infitar. Cuma surah At-Takwir tu saya rasa pernah baca, tapi saya ke IV dulu, nanti kita akan bincang semula. Kita cuba tengok surah Al-Infitar. Al-Infitar. Baik, kita dengar sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar, muka surat yang ke-91. Ayat dia 93, muka surat 93. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sadaqallahul azim. Baik. Maksud dia, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan dibongkarkan, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakan dan yang dilalaikan. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuh kamu seimbang dalam bentuk apa sahaja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Baik, para jemaah sekalian, kita merujuk kepada tafsir Al-Munir yang telah dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Tafsir Al-Munir ni, tuan-tuan, beberapa jilid lah. Dalam Dr. Wahbah Zuhaili ni dia susun berkait dengan tafsir ni. Cuma tafsir ni, tuan-tuan, dalam bahasa Arab sebenarnya, dan telah pun diterjemah dalam beberapa jilid. Rasa PUM dulu dia terjemah, maknanya ke dalam bahasa kita. Kita cuba tengok, tuan-tuan, apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam surah Al-Infitar ini. Makna begitu. Baik, surah yang kita baca tadi, kata Dr. Wahbah Zuhaili, surah ni adalah surah Makiyah yang mengandungi lebih kurang dalam 19 ayat. Bila kita belajar tafsir ni, dia ke perbahagian tu ada. Bila orang belajar tafsir ni tadi, dia akan jumpa dengan ayat-ayat Makiyah. Dia akan jumpa dengan ayat-ayat Madaniyah. Makna begitu. Cuma ayat Madaniyah dengan ayat Makiyah ni memang ada perbezaan dia. Kalau ayat Makiyah ni, dia lebih sifat dia untuk dia sebagai akar tunjang, pasar.
Mana begitu. Dia akan pasak. Pasaknya dia akan kait dengan akidah lah. Dia nak tunjang dulu. Mana nak tunjang dulu dalam diri manusia, pasak dalam diri manusia, dia akan ada satu pegangan. Hak ni tuan-tuan, kebanyakan ayat-ayat makiyah ni dia akan cerita berkait dengan senang ceritanya yang kita faham dari sudut akidah. Akidah ni dia akan tunjang lah, akan tunjang. Sebab itu bila tercabut akan tunjang ni, dia akan jadi punah hak lain. Dia akan jadi punah hak lain. Sebab itu dalam bab akad tunjang ni kita kena jaga sangat-sangat, sebab dia tulang belakang. Ibarat kalau pokok tu akad tunjang. Manakala bagi manusia tadi, bagi manusia ni tadi dia merupakan tulang belakang tadi. Dan ibarat kalau rumah dia merupakan tiang. Sebab itu dalam bab akidah ni maknanya satu perkara yang perlu kita jaga sangat-sangat. Dan Nabi turun, antara Nabi buat tadi, Nabi tanam akidah. Begitulah juga dibuat oleh para nabi-nabi yang hak lain, dan juga tuan-tuan para nabi yang lain, sampailah manusia tadi dia kenal Allah tu siapa, dia kenal bagaimana sifat-sifat Allah, dia akan kenal perkara-perkara yang berkait dengan akhirat, kematian, azab, dosa, pahala. Hal ni semua ni berkait dengan keyakinan yang kukuh, menyebabkan tadi tumbuh dalam diri dia tadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ni di antara perkara pokok lah kita bincangnya. Jadi dalam ayat-ayat makiyah ni biasanya begitu keadaan dia. Kalau ayat madaniyah ni tulang belakang dah ada, tiang dah ada. Bagaimana untuk bentuk jadi, kalau rumah ibaratnya rumah tadi nak bentuk dengan rumah tadi, keadaan aksesori dia dengan yang baik, untuk bentuk rumah yang jadi comel, yang jadi molek, makna begitu. Itu biasanya ayat-ayat madaniyah tadi. Sebab itu ayat-ayat madaniyah ini dia akan cerita dalam bab akhlak, bagaimana nak bina antara. Baik, bila kita belajar tafsir, tuan-tuan, tu di antara perkara asas lah, asas. Sebab itu mula-mula lagi sekali Imam Dr. Wahbah Zuhaili ni dia kata ayat ni adalah ayat makiyah. Ayat makiyah lebih kurang dalam 19 ayat. Baik, nama surah ini, nama surah Al-Infitar maknanya. Diberi nama Al-Infitar kerana mengambil firman Allah Subhanahu wa taala yang mana di permulaan surah tadi Allah Taala menyebut atau bermaksud dalam ayat Allah Taala tadi, Idzas samaa'u fatarat. Fatarat tadi maknanya menceritakan tentang langit terbelah. Langit terbelah. Maknanya terbelah seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain bermaksud langit pun menjadi pecah belah pada hari itu juga. Maknanya tuan-tuan, kalau dalam tafsir Dr. Wahbah Zuhaili dia akan bawa ayat ni maknanya apa, kemudian dia akan ambil daripada ayat-ayat yang lain untuk sebagai pemangkin kepada ayat tadi. Ini diletak sebagai surah, diambil dalam ayat yang ke-18 di dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu ayat tu. Diambil daripada ayat itu. Baik, cuma maknanya kita faham dalam ayat ni nama surah tadi diambil sempurna dengan permulaan ayat tadi. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, iaitu maksudnya terbelah. Terbelah dalam ayat-ayat yang lain pun banyak Allah Ta'ala cerita tentang langit terbelah ni. Cuma asasnya dalam bila mana kita berbicara tentang kiamat di antara situasi yang berlakunya ni, maknanya situasi yang akan berlaku tu adalah langit tu tak akan terbelah. Maknanya langit terbelah ni dia akan ria lah, ria. Allah Ta'ala sebut dah dalam surah Al-Infitar ni akan berlaku. Cuma mungkin pada hari ni, kita duduk hari ni, mungkin kita tak nampak. Dia akan sampai satu masa nanti yang Allah Ta'ala sebut, sebagaimana diulas oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dan saya juga rujuk antara hak lain-lain pun tuan-tuan, kita akan nampak langit tadi terbelah. Bagi orang yang hidup pada waktu itu, dia akan nampak langit tadi terbelah. Kemudian dia akan nampak pintu-pintu.
Cuma pintu tadi tidak sebutlah secara pintu ni jenis apa benda. Ia tidak nampak secara begitu. Cuma bila langit terbelah tadi, pintu-pintu langit itu tadi dia akan nampak. Bahkan kalau kita belajar dalam cerita Isra' dan Mi'raj pun, kalau langit dia ada lapisan-lapisan langit. Mana begitu. Dia akan nampak dia akan nampak. Bagi orang yang hidup pada waktu itu, dia akan nampak. Baik, kandungan surah secara umum. Dr. Wahbah Zuhaili ni dalam tafsir dia, sebelum dia cerita secara teliti satu-satu, tuan-tuan, dalam tafsir dia akan cerita dulu kandungan umum, kandungan surah tu, apa yang ada dalam surah secara purata, secara kasar. Maknanya tuan-tuan, sebab tu kalau belajar dia panggil tafsir Al-Munni ni, dia akan nampak secara umum dulu. Maknanya tengok kepada nama ni, ni dia, langit terbelah. Kemudian apa ada dalam cerita langit terbelah ni? Dia akan cerita secara umum, gambaran kasar. Sebab itu bila mana kita belajar tafsir Al-Munni ni secara kasar lah, kok mana pun kita akan nampak gini ada dalam cerita ni. Walaupun mungkin kita tak bedah satu-satu. Cuma Dr. Wahbah Zuhaili ni ialah, walaupun maknanya dia tidaklah secara detail sangat, makna begitu. Sebagaimana kalau tuan-tuan pernah dengar tafsir Ibnu Kathir ni, cuma tafsir Ibnu Kathir dia akan ada cerita di situ. Kemudian dia akan bawa hadis Nabi tidak, dia akan tafsir ayat tu tadi. Dia bawa hadis Nabi menceritakan sekian. Tu di antara contoh tafsir Ibnu Kathir. Dan cerita-cerita banyaklah cerita-cerita ni, tuan-tuan. Sebab itu dalam bab kemahiran cerita-cerita pun, macam kita ke sejarah-sejarah ni berkait dengan cerita-cerita tentang keagungan Islam, tentang neraka, tentang syurga. Hal ni tuan-tuan, dia perlu kepada pendetailan sebenarnya. Sebab itu kadang-kadang sebab itu dia sekali ni, tuan-tuan, melibatkan tafsir sirah ni, dia akan belajar sekali. Sebab itu kadang-kadang ada juga orang yang bila dia tak belajar sirah, kadang-kadang cerita tadi diambil daripada sumber yang tak tahu mana. Macam kita hari ni kan, kadang-kadang melalui pembacaan kita tengok, kita dah ingat sirah dah, tapi rupa-rupa cerita tadi telah diolah balik. Cerita-cerita yang telah diolah balik, terutama melibatkan golongan-golongan orientalis. Orientalis ni dia mengaji dalam bab-bab ni. Kalau dalam bab Quran dia akan mengaji, kalau dalam bab syariah dia akan mengaji. Tapi tujuan dia mengaji syariah tadi bukan tujuan untuk nak nak dapat ilmu, bukan tujuan semata-mata untuk nak bagi tahu cerita sebenar, tidak. Tetapi dia ambil cerita tu tadi, kemudian dia pesong, tuan-tuan. Cuma dalam bab sirah ni ialah, sebab itu kita kena rujuk di antara kitab muktabar jugalah, tuan-tuan. Maknanya bukan perkara mudah lah juga untuk kita belajar ni. Sumber-sumber tu tadi, sebab dia terlalu dakik, dia panggil terlalu detail. Cuma kita perikat bagi orang awam ni macam saya, tuan-tuan juga. Sebab itu dia kena kita belajar tu tadi, satu kita ada guru tu satu. Kemudian melalui pembacaan kita, maknanya tuan-tuan, pembacaan kita pun kena tapih. Sebab saya duduk jabat agama pun banyak cerita-cerita gini. Kadang-kadang orang ambil daripada internet, baca-baca daripada internet, kadang-kadang dapat daripada WhatsApp, benda tak tahu cerita mana. Padahal cerita tadi, tuan-tuan, kalau kita baca secara umum tadi, kita nampak ni nya agamanya. Walhal cerita tadi bukan cerita sebenar, tuan-tuan. Mana begitu. Nantilah ada masa kita akan cuba tengok. Cuma ni, tuan-tuan, kita akan follow apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munni. Di situ. Saya dalam bab cerita-cerita ni, tuan-tuan, sebelum kita lanjut, kalau dalam Radi Aikin tu ada satu Ustaz Syari.
Ustaz Syari ni tuan-tuan dia pakar dalam bab sirah. Memang dia mengaji sungguh. Dia buat master pun master dalam bahagian sirah. Sebab tu dia boleh cerita satu-satu tu. Dia boleh cerita satu-satu melibatkan sirah berlaku yang tidak ada cerita tambah-tambah daripada cerita-cerita Israiliyat umpamanya. Itu cerita. Molek juga tuan-tuan dengar di petang-petang ada slot tentang ibrah, dia panggil slot ibrah. Molek kita dengar cerita tu. Kadang-kadang saya pun dengar, maknanya ada juga benda-benda baru yang kita boleh terima, yang boleh kita belajar daripada sirah ni. Ni tadi. Baik. Kandungan surah secara umum surah Makkiyah ini berbicara tentang persoalan akidah. Ni. Persoalan akidah ni tuan-tuan, ni kebanyakan para ulama tafsir ni, para ulama tafsir dia akan sebut macam tu. Jarang setakat ni lah tuan-tuan, melalui pembacaan dan melalui hak saya belajar pun tak ada lagi ulama sebut melibatkan surah Makkiyah ni dia tidak berbicara tentang persoalan pokok ataupun persoalan tentang akidah. Semua para ulama tafsir yang disebut sebagai mufassirin, ulama-ulama tafsir ni, dia akan sebut bila mana ayat ni tadi adalah ayat Makkiyah, memang teras dia adalah akidah, teras dia, iaitu beberapa tanda kiamat dan perkara yang berlaku selepasnya seperti pertukaran alam, peristiwa besar kiamat, memberi gambaran tentang orang yang baik dan orang yang jahat pada hari kebangkitan, seperti juga yang surah yang lepas, maknanya hak sebelum ni, di antara surah At-Takwir. Maknanya beberapa perincian yang telah disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili ni, yang disebut tentang akidah, ada beberapa tanda, iaitu melibatkan tanda-tanda kiamat. Maknanya tanda-tanda kiamat ni kita tahu dah akidah. Mana kalau orang tak percaya kepada akidah melibatkan kiamat ni, dia akan jadi kafir. Sebab di persoalan akidah. Kemudian juga melibatkan tanda-tanda, dipanggil alamah. Jadi dalam bab kiamat, bila mana kita menekuni lagi dalam bab kiamat ni, dia akan ada di situ dia panggil alamatus sughra dan alamatul kubra. Ada alamat-alamat kecil dan juga ada alamat-alamat besar. Alamat ni maknanya tanda-tanda, signal-signal awal yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, hak secara awalnya, kemudian hak secara dipanggil kubranya, secara besar. Bila masuk tanda-tanda besar tadi, maka hampir sungguh dah makna di situ. Bila masuk tanda-tanda kecil pun hampir makna begitu, berkait dengan kiamat. Alamatus sughra ni banyaklah, banyak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata akan datang satu ketika bunuh-bunuh ni dia jadi benda biasa. Orang akan dengar bunuh, cerita bab bunuh ni benda biasa. Tu akan datang satu masa. Dan akan datang satu masa Nabi kata sembahyang ni dia akan terangkat. Apa maksud sembahyang terangkat? Maknanya orang tak rasa lagi sembahyang ni di antara perkara yang perlu sangat-sangat dijaga. Orang tak akan rasa benda tu. Dan orang tak akan rasa melibatkan hukum-hukum Islam ini di antara perkara yang perlu kita sama-sama jaga, akan terangkat. Dan akan datang satu masa dalam bab zina ni dia akan jadi benda biasa. Keadaan manusia ni dirasa benda biasa dalam bab zina, benda biasa. Dan akan datang satu masa arak tadi, walaupun ain dia arak, tetapi nama di arak tadi dia dilabelkan dengan banyak nama. Dilabelkan dengan banyak nama. Mana dengan nama-nama tadi orang rasa benda tu biasa.
Tuan-tuan, hak Nabi sebut belaka ni, hak Nabi sebut ni semua berlaku. Semua berlaku. Zina berlaku tak? Berlaku, tuan-tuan, berlaku. Hak dulu pun pernah saya sebut, tuan-tuan, hak masa buat fatwa bagi anak tak sah taraf pun, pada masa tu 124,000 yang direkod. 124,000 yang direkod. Pada tahun, saya tak ingat tahun, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tahun tak ingat. Rekod. Pada masa tu, bila mana untuk buat fatwa berkenaan dengan anak tak sah taraf tu, 124,000 dah masa tu. Kemudian, tuan-tuan, kalau sekarang ni macam saya duduk di Jawi pun, berkait dengan rekod anak tak sah taraf, dan kami berhubung dengan hospital. Macam saya juga berhubung dengan hospital, tuan-tuan. Kita berhubung dengan hospital, kadang-kadang dengan JPN. Hak ni benda biasa ni. Macam JPN sekarang ni, dia akan banyak rujuk kita. Rujuk. Makna apa-apa dia nak buat, dia akan rujuk dengan kita. Jadi, tuan-tuan, rekod sekarang ni pun, kalau nak cerita, Allah, macam mana banyak sungguh, banyaklah. Cuma saya yang buat bagi kes wali hakim ni, yang melibatkan anak tak sah taraf ni, tuan-tuan, hak ni benda yang dah berlaku lama dah. Mungkin 10 tahun yang lalu. 10 tahun hak lalu. Hari ni baru, ataupun 20 tahun yang lalu, hari ni barulah melibatkan persoalan anak nak kahwin, baru kita tahu. Hak ni yang direkod, hak anak keluar ni, tuan-tuan, hospital telefon itu, dia pun pening kepala juga, makna begitu. Untuk macam mana ustaz, ini ada 2-3 kes dengan saya, satu hospital, lepas tu hospital lain pula telefon, ada 2-3 kes juga. Sebab dia melibatkan macam mana, melibatkan nasab tadi, nasab anak, nak nasab. Ni, tuan-tuan, maknanya berlaku. Hak yang duduk dalam tu sapah tu, maknanya benda berlaku. Kalau tidak, dia tidak akan berlaku zina, makna begitu. Baik, persoalan juga yang Nabi SAW sebut pada hari ini, tuan-tuan, Islam ni orang kena nampak janggal. Yang Nabi kata dalam hadis Nabi sebut tu nanti, dia panggil ghuraba. Yang Said Hawa juga sebut ghuraba dalam syair dia. Nabi juga sebut tentang ghuraba. Ghuraba ni maknanya dagang. Maknanya, tuan-tuan, akan datang satu masa ni, Islam datang ni dalam keadaan masa tu orang tak kenal Islam apa dia. Macam zaman Nabi, orang tak kenal Islam tu macam mana. Masuk dalam masyarakat jahiliyah pada waktu tu. Dan masyarakat jahiliyah, kalau kita tengok cerita, tuan-tuan, masyarakat jahiliyah ni maknanya dia tidaklah kata jenis masyarakat jenis bodoh begitu, tidak. Dari sudut kesusasteraan bahasa, hebat dia pas masa tu. Sebab tu nama-nama berkait dengan nama-nama sastrawan pada masa tu, orang yang hebat dari sudut bidang syairnya, bidang puisi, maknanya terlibat dengan kata-kata yang indah, orang pakar lah, tuan-tuan, dah sebut gitu. Pada masa tu banyak. Bahkan bukan setakat tu, dia masa di Mekah dulu, di Mekah ni dulu, dia akan ada satu pasar, nama dia Pasar Ukaz. Masa tu Pasar Ukaz ni semuanya menghimpunkan sastrawan belaka ni. Duduk situ, tuan-tuan, mempamerkan sastra masing-masing. Maknanya di situ masa tu, tuan-tuan, famous dah masa tu. Itu satu. Dari sudut ekonomi juga pada waktu itu, ia ada mana background kepada masyarakat jahiliyah ni, dia bukan kata masyarakat duduk dalam batu nak makan, tidak, bukan gitu. Makna pada masa tu masyarakat tu advance dah. Cumanya melibatkan soal, dia panggil soal akhlak tu, sulukiyah dia panggil. Hak mana kaya sikit, dia tindak hak rendah.
Lepas tu persepsi kepada anak-anak ni, kalau boleh anak perempuan tak comel dah. Makna tu benda-benda begitu berlaku. Lalu Islam datang ni, Islam ubah benda-benda ni. Daripada tak kenal Islam, menyebabkan masyarakat di Mekah tadi kena Islam. Akhirnya merebak melalui dakwah secara sirriyah yang bermula daripada Nabi, kemudian berkembang. Akhirnya habis orang Mekah tahu tentang Islam ni apa benda. Maka Nabi sebut Islam ni dia kembali dalam keadaan dagang ni, daripada tak kenal Islam, akhirnya orang kenal Islam. Lepas tu akan datang satu masa orang akan pandang Islam ni pelik. Orang akan pandang Islam ni, bila mana orang nak buat Islam ni, nak beramal dengan Islam ni, dia akan jadi pelik. Rasa macam tak selesa, padahal Islam tu mari dah. Tapi orang nak buat Islam tu tuan-tuan, dia akan jadi tak selesa. Ni dia akan datang satu masa. Tuan-tuan, mungkin di peringkat kita ni, kalau kita duduk di peringkat kita, mungkin kita rasa okey dah dengan kita ni. Tuan-tuan, cuba kita keluar, makna di situ. Keluar. Kita akan nampak, mana begitu. Makna gitu tuan-tuan. Itu suatu situasi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan terasa manusia pada waktu itu. Begitulah juga melibatkan soal amanah, akan tercabut melibatkan amanah. Tuan-tuan, hak cerita saya sebut ni kebanyakan berlaku. Mana begitu? Yang bumi banyak gegar, itu pun juga tanda. Bumi bergegar, tuan-tuan. Maknanya ada berlaku gempa tadi, itu juga merupakan signal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Baik, maknanya balik pada cerita ni tuan-tuan, tentang tanda-tanda dia tadi, ia termasuk dalam cerita-cerita dalam ayat makiyah, ataupun berkait juga dengan persoalan dengan akidah. Perkara yang berlakunya. Maknanya apa? Itu disebut sikit tentang seperti pertukaran alam. Makna pertukaran alam ni, maknanya berlaku, apa yang berlaku dalam alam ni tadi, dia berubah. Hak berlaku dalam alam ni tadi ada perubahan-perubahan. Ya, memang Allah Ta'ala sebut antaranya zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Dia melibatkan pertukaran alam ni, perkara yang berlaku di daratan dan di lautan tadi, dia punah. Allah Ta'ala sebut dah bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan manusia, yang menyebabkan berlaku kerosakan itu. Dan kerosakan tadi dia akan berkait tuan-tuan. Persoalan tentang alam ini dia akan rosak juga, dia berkait dengan persoalan akidah rupanya. Sebab itu kita orang Islam ni, dari sudut pegangan kita, segala apa yang berlaku pada alam ni tadi, dia ada kaitannya dengan iman kita. Memang dia akan ada kaitan. Maknanya tuan-tuan, makna begitu luas dari sudut agama yang kita pegang ni, yang melibatkan alam cakrawala ni juga dia akan berkait. Maknanya tuan-tuan, tak boleh kalau kita sebut Islam ni dia ajar bab semayang, bab puasa, bab zakat. Bukan sekadar tu. Maknanya zakat, semayang, puasa tadi dia merupakan paksinya, hak tu lebih kepada ibadah yang bersifat secara direct dah. Adapun yang merangkumi secara umumnya ni, hak duk taruh bukit, hak duk melibatkan sungai-sungai, melibatkan dia panggil oksigen hak ada, mana dia kait. Sebab itu bila kita berbicara tentang agama ni tuan-tuan, hak ni kita dalam surah Al-Infitar ni, maknanya luah perbincangan tu. Luah tadi. Sebab itu bila mana ada orang yang diberi kuasa, dia kena jaga.
Dan peristiwa besar kiamat memberi gambaran tentang orang baik dan orang jahat. Dalam Quran cerita dah ada orang baik, ada orang jahat. Akhirat pun ada, dipanggil ashabul yamin, golongan-golongan, dipanggil golongan-golongan kanan. Ashabus shimal, golongan-golongan kiri akan ada situ. Bahkan di hari akhirat Allah Ta'ala akan pecah dua. Hak mana hak baik, hak mana hak buruk. Mana begitu. Bila mana orang buruk tadi, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dalam surah Yasin. Wamtazun Allah Ta'ala pisahkan. Makna begitu. Allah Ta'ala pisahkan bagi orang-orang yang jahat tadi dengan orang-orang yang baik. Tuan-tuan, makna gitu lah. Dia akan duduk pada hari kiamat tu nanti. Okey. Cuma gambaran tentang orang baik ini, jalan orang baik nak pergi ke baik tadi, dia akan ada jalan dia. Dan golongan yang kufur ni, jahat ni tadi, dia akan ada jalan dia. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab soal baik buruk ni, sebab itu ada dalam ayat Allah tuan-tuan yang disebut tentang persoalan dia panggil iman ni tuan-tuan, ada para ulama bahas dia berkait dengan dipanggil iman ni, dia berkait secara direct dah maknanya. Sebab itu ada ayat Allah disebut faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dalam ayat tu, siapa nak beriman, beriman, siapa nak kufur, kufur. Makna dia melibatkan soal ikhtiariyah tadi ada. Apa makna ikhtiariyah? Makna melibatkan pilihan kita. Maknanya jalan yang ditaruh oleh Nabi tadi, ditebas oleh Nabi, jalan iman ni jalan dia. Jalan nak pergi ke syurga. Jalan ke neraka tadi ada jalan dia. Makna Nabi dah bagi pilihan di situ. Dan bagi manusia yang mendengar dalam bab ikhtiariyah ini, pilihan ini, maka terletaklah pada dia nak pilih hak mana. Di situ ada disebut dalam perbincangan begitu. Siapa nak beriman, beriman. Siapa nak kufur, kufur. Tuan-tuan, macam hari ni hak kita ada hari ni, makna tidak ada satu pertikaian yang boleh kita petikai kepada kita, oh saya tak ada hidayah lagi, saya tak ada hidayah. Tuan-tuan, hak ni maknanya di antara benda yang kita tak boleh nak sebut lah, makna begitu. Benda tu dah ada, Nabi ada dah. Cuma tuan-tuan, memang kalau kita bincang detail dalam bab hidayah ni, betul. Macam kita hak Islam ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dah satu titik, makna kita nampak dah di situ. Ialah ada dah di situ. Memang kita cerita itu dari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Cuma secara tak langsung tuan-tuan, maknanya walaupun hidayah tadi ada, tetapi kalau kita tidak manage apa yang ada tadi berdasarkan kepada apa yang kita cari, yang kita buat dan kita usaha, maka dia tidak dapat. Makna gitu, dia tidak dapat. Tuan-tuan, ialah makna begitu tu berkait dengan hidayah lah. Cuma dalam bab hidayah ni perbahasan dia agak detail, Baik. Surah ini dimulakan dengan memberi gambaran tentang peristiwa perubahan alam yang dapat dilihat pada hari kiamat. Tengok. Dalam surah Al-Infitar ini, gambaran ataupun situasi yang disebut dalam ayat Allah adalah memberi gambaran kepada berlaku perubahan alam itu yang menyebabkan satu yang akan nampak dengan mata kepala ini, iaitu langit tadi terbelah. Dia akan nampak di situ, iaitu langit pecah, runtuh, bintang bertaburan, lautan meledak, kubur terbuka. Ni situasi yang akan nampak ni. Tuan-tuan, kalau kita duk renung apa yang ada dalam termaktub dalam ayat Allah ni,
Maknanya tuan-tuan tak tahulah rasa Allahu Akbar. Tu gambaran kiamat yang Allah Ta'ala dedah. Sebab tu kadang-kadang juga orientalis dia mengambil, dia juga rujuk. Kan ada dalam cerita-cerita yang menceritakan tentang hari kiamat yang dibuat cerita tu, tuan-tuan, bumi merekah, ada api, kemudian dalam laut panah, ada menggelegak, ada wak panah, makna begitu. Mungkin mengambil daripada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, gambaran Al-Quranul Karim, tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan ada yang dibuat dipanggil gambaran imajinasi dia, bagaimana kedudukan manusia tadi dibakar dalam neraka. Dalam YouTube banyak, tuan-tuan. Cuma kita nak sebutnya apa yang dibuat tadi, tuan-tuan, itu gambaran manusia. Cuma cerita ria sebenarnya yang berlaku pada hari kiamat tadi, yang kedudukan manusia yang dibakar oleh Allah, yang diazab oleh Allah dalam bentuk tadi, tuan-tuan, hak kita nampak tadi, maknanya yang tak boleh kita nak sebut dengan mata kepala lagi, maknanya pada peringkat tu lagi. Cuma yang dibuat walau melalui dengan gambaran yang ada pun, macam kita duk tengok dalam YouTube, kita duk tengok tu, tuan-tuan, itu gambaran dari sudut manusia, pandangan manusia. Cuma pandangan manusia yang dibuat tadi, tuan-tuan, mungkin diambil daripada sumber-sumber yang ada, Al-Qurannya antaranya, tuan-tuan. Hal tu pun kita nampak gerun dalam hati kita, dalam jiwa kita. Apatah lagi peristiwa tadi, tuan-tuan, yang pastinya berlaku bahkan lebih daripada itu. Baik itu, tuan-tuan, kita duk bicara tentang kiamat ni. Kiamat ni tujuan untuk apa? Tujuan apa sebenarnya? Yang Allah Ta'ala sebut banyak dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Al-Qiyamah ada, Al-Haqqah ada, kemudian Al-Infitar, kiamat juga, At-Takwir, kiamat juga, Al-Qari'ah, kiamat juga menceritakan. Tujuan itu apa? Kenapa Allah Ta'ala sebut banyak ni dalam surah ni? Satu, Allah Ta'ala nak bagi tahu cerita ni adalah real. Yang kedua, nak suruh manusia tadi dia jadi baik. Bila ada kiamat ni, tuan-tuan, makna dia merupakan keadilan yang hakiki daripada Allah. Keadilan yang orang tu semua dia akan balik pada Allah, dan Allah akan tentu satu-satu dia ni. Maknanya, tuan-tuan, dalam agama kita ni, kalau kita nak sebut tentang soal keadilan, Allah, adilnya Allah. Kalau orang tu hidup, tiba-tiba dia dalam hidup dia tadi dia buat jahat banyak dia buat kepada orang, kepada siapa-siapalah, pup dia mati. Gambaran kitanya, gambar dari sudut kita belajar dalam bab kiamat ni tadi, tuan-tuan, kalau dia mati, lepas ke tak dia? Tak, dia tidak akan lepas. Mungkin atas dunia tadi okey, dia buat jahat, lepas tu mati. Atas dunia mungkin nampak biasa. Akhirat duk tunggu. Akhirat duk tunggu ni tadi, tuan-tuan, dia bukan perkara yang hilang begitu, tidak. Oh, masuk halam akhirat ni dia akan bokeh satu-satu. Min aina tasabahu, harta tu ambil mana? Wa fima anfaqah, harta tadi melabur ke mana? Kemudian ilmu hak kamu belajar, tuan-tuan, ilmu yang kamu belajar, apa yang kamu buat. Hak satu lagi hak kita takut, tuan-tuan, yang Nabi sebut tentang umur kita ni, umur yang Allah Ta'ala bagi kamu kepada kita ni 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Umur ni Allah tanya.
Jadi bila mana umur ni orang Allah tanya tuan-tuan, Allah Ta'ala hitung satu-satu, maknanya tak ada ruang untuk kita lari daripada Allah. Makna kalau kita duk fikir tuan-tuan, kita duk fikir puan-puan, kita duk fikir dalam bab umur ni pun tuan-tuan, kadang-kadang kita pun yalah, makna begitu, mungkin kita kadang-kadang kita pun jadi baik sikit pun yalah bila umur meningkat sikit. Mungkin dulu kita pun masuk yalah budak-budak dulu ke, walaupun tidak budak pun mungkin kita di peringkat dewasa, kita akhir balik dah pada waktu tu. Kalau kita tak akhir balik pun mungkin kita muda-muda dulu. Maknanya mungkin dulu kita jauh dengan Allah, tapi sekarang ni mungkin kita rapat sikit. Mana tuan-tuan ni kalau kita renung ni, betul lah. Sebab tu ulama minta sangat-sangat kepada kita ni, kena ada satu masa kita hayya bina nu'minus sa'ah. Mari kita semua, kita duduk sekejap, kita kena renung diri kita dalam bab kiamat. Kita kena fikir, diri kita ni lagu mana hutang-hutang aku dulu ni lagu mana hutang tuan-tuan, hutang. Tak lepas kita dengan Allah tu, tak lepas. Sebab itu kematian ni, anak isteri tu dia kena, kita ni tuan-tuan kalau ada ayah apa semua, benda antara kita kena tahu juga melibatkan hutang ni. Tolong cari makna gitu. Dan kalau kita pun tuan-tuan, kalau ada orang hutang dengan kita, katalah wallahu a'lam lah tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh mengampuni orang tu, mana begitu. Cuma persoalan hutang ni tuan-tuan, saya kalau belajar dalam bab hutang tuan-tuan, kita belajar satu-satu melibatkan satu topik tadi, berdasarkan kepada hukum syarak Allah tuan-tuan. Banyak hadis Nabi yang Nabi sebut yang hutang ni tuan-tuan dia tidak akan lepas, tak akan lepas walaupun syahid sekalipun. Siapa-siapa peringkat itu disebut oleh para ulama. Maknanya kena jaga sungguh, kena jaga sungguh mana di situ. Okey. Jadi tuan-tuan, balik pada tadi situasinya, ini gambaran secara kasar, secara umum. Bertaburan bintang, lautan meledak, kubur terbuka tu kemudian disebut satu-satunya. Kemudian selanjutnya menyelar sikap kufur manusia terhadap nikmat Tuhan dia dan kecuaian mereka untuk bersyukur. Maksudnya kecuaian mereka untuk bersyukur tadi, mana jalan iman tu dah ada tapi dia tak buat. Tadi jalan dah ada tapi tak buat. Padahal budi dan ihsan Allah amat banyak kepada mereka. Ini berkait dengan soal dia panggil ikhtiariah yang ada pada kita. Macam hari ini ni, kita dah nampak dah. Allah kata kalau buat jalan macam ni, kita mari, kita duduk dalam masjid, kita duduk dalam surau, kita duduk cari dalam majlis ilmu ini, tuan-tuan, dia boleh jadi baik kita. Tapi ada tak nampak tuan-tuan. Ialah kalau kita bahas banyaknya persoalan hidayah. Ni banyak benda juga tuan-tuan. Mana begitu Baik, sikit lagi tuan-tuan sebelum kita akhirkan, kemudian kita tengok satu-satulah nanti lepas akan datang insya-Allah. Kemudian surah ini menyatakan bahawa sebab keingkaran dan kekufuran manusia adalah kerana mereka ingkar terhadap hari kebangkitan semula. Itu salah satu. Hari kebangkitan semula. Dinyatakan bahawa amalan manusia ditulis di dalam buku catatan amal yang diurus oleh malaikat kiraman dan katibin, dan Allah dan firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud bukan hanya derhaka sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Kemudian ia disusuli pula dengan penerangan tentang kesudahan manusia yang pembahagiannya kepada kumpulan baik dan jahat, dan kesudahan mereka ke syurga dan neraka. Tak ada akan duduk tengah-tengah nanti, syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini diakhiri dengan amaran tentang hari kiamat, iaitu pembalasan kiamat. Masing-masing manusia memikul tanggungjawab sendiri, dan Allah Ta'ala menjalankan hukuman dan keputusan tanpa bantuan orang lain. Ada disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar. Maksud tadi
Maksudnya, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sebagai kesimpulan, Allah Ta'ala menyebut dalam surah ini golongan yang bahagia dan celaka. Hari pembalasan serta besarnya kedudukan hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, itu sejarah gambaran kasar. Betul tak? Betul dah yang Allah Ta'ala sebut itu. Itulah gambaran yang akan dihadapi oleh manusia. Tuan-tuan, cuma sebagai peringatan kita sekali lagi, tuan-tuan, kita hak celak ni Allah Ta'ala sebut dalam surah, dalam ayat, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ayat ni tuan-tuan, hak ni Allah Ta'ala bagi pada, di situ ada dah orang yang iman tu ada dah, cuma dia tak buat. Allah kata, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa-siapa yang berpaling ni tuan-tuan, maknanya antaranya dah ada dia sudut agama tapi dia tak buat. Wa man a'rada an dzikri, lalu Allah kata fa inna lahu ma'isyatan dhanka, aku akan bagi pada dia ni satu kehidupan, hidup dia tu jadi sesak, sempit. Perjalanan hidup tu dia akan jadi tertekan, sempit, kata para ulama. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, aku akan bangkit dia, kumpul dia ni pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia tu buta. Masa atas dunia tadi dia celak, dia boleh nampak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, aku akan letak dia dalam keadaan buta. Menyebabkan pada waktu tu dia tanya Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa bangkit aku ni dalam keadaan buta? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, sedangkan pada masa aku hidup atas dunia tadi celak, boleh melihat. Lalu Allah Ta'ala bidah balik, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Hak berlaku padamu tu seolah-olah qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha tadi, padanglah mukamu ni masa mu duduk atas dunia tadi, mu tak pernah tengok pun pada ayat aku. Mana begitu? Mari ayat aku tadi kamu tak tengok. Sebagaimana berlaku pada umat-umat dulu, siapa tutup telinga ni, cakap sikit ini ayat Quran, cakap sikit ayat Quran, ni benda-benda gini. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Ambillah muka kamu hari ni gitulah yang akan berlaku pada kamu. Tuan-tuan, ayat ni Allah, sakit kita ni. Mana? Sebab itu kita balik dalam perbincangan tentang kiamat ini, mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat betul balik iman kita. Dapat betul balik iman kita dengan Allah. Dan kita hari ni tuan-tuan, Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang kita boleh hidup lagi hari ni. Dengan hidup ini marilah kita sama-sama kita mengatur langkah kita. Mudah-mudahan kita buat kerja buat kita tadi tuan-tuan. Ya Allah, kalau kita dosa banyak, ampun dosa kita ya Allah. Cuma kita nak Allah Ta'ala betul balik perjalanan hidup kita tuan-tuan, di situ. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ni baru kita bincang ni baru di peringkat asas, baru dalam bab gambaran dipanggil kandungan surah secara umum. Nanti kita akan tengok satu-satu apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili tuan-tuan. Saya cuba tengoklah juga di antara tafsir yang lain, saya akan matchkan, mudah-mudahan kita dapat maklumat banyak di situ. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di situ. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah. Jadilah mereka orang-orang yang sentiasa hati mereka bertaut kepadamu ya Allah, yang sentiasa melaksanakan salat kepadamu ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang halal ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sumber-sumber yang haram ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang berada di pelosok dunia ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.